Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya hormati. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Al-Alim yang Maha mengetahui akan segala keadaan diri kita ini. Ayuh kita serahkan diri kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Maha mengetahui segala yang ada pada diri kita, segala yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada segala yang buruk yang mendatangkan kesengsaraan ataupun keperitan kepada kita ini dalam kehidupan di dunia, malah lebih-lebih lagi saat kita kembali kepadanya pada hari perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, dilindungi oleh Allah, dikurniakan kebahagiaan, ketenangan bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan saya mulakan seperti biasa dengan menyampaikan terlebih dahulu salam hormat, salam penghargaan daripada pengerusi dan sekalian anggota Lembaga Pentadbir Masjid Yusof Ishak, para pengurus masjid, pegawai masjid, petugas masjid. Salam penghargaan mereka untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Penghormatan mereka dan terima kasih mereka di atas segala sumbangan, keihsanan, kemurahan yang tuan-tuan puan-puan semua telah banyak hulurkan kepada pihak Masjid Yusof Ishak kita ini. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pertemuan kita minggu lalu, ya, kita telah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, ya. Alhamdulillah. Indah pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang telah sempat saya kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian semua ada manfaatnya, menjadi bahan fikiran ataupun bahan pemikiran kita untuk kita renungi. Kalau bermanfaat, kalau ada kebaikannya, insya-Allah mudah-mudahan menjadi barakah kepada tuan-tuan puan-puan sekalian dan juga menjadi saham saya sendiri, ya, untuk dapat saya raih bersama-sama dalam kebaikan ini. Tetapi kalau ada kesilapan, kekurangan, terutama bila kita bincang tentang masalah bahasa, ya. Saya ni bukan pakar bahasa, bukan ahli bahasa, tetapi memberikan pandangan berdasarkan pemerhatian saya terhadap apa yang saya fahami daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kekurangannya, saya mohon ampun dan maaf. Ya, kalau ada perkara yang perlu ditegur kepada saya, sampaikan teguran, insya-Allah akan saya pertimbangkan dengan penuh ketulusan di hati, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kita dah lihat ayat kemarin dalam surah Ar-Rahman, 4 ayat yang pertama, kan, ya. Maka seperti mana yang saya nyatakan, saya tidak berhasrat untuk menafsirkan ataupun menghuraikan keseluruhan surah Ar-Rahman ini. Namun cukup untuk kita nyatakan sebelum kita berpindah ke bahagian-bahagian lain daripada Al-Quran ini, cukup untuk saya menekankan bahawa surah Ar-Rahman ini surah yang benar-benar menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Kasih sayang di sebalik kurniaan segala jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kan kita nyatakan kemarin berulang-ulang kali dalam ayat ini Allah sebut satu pertanyaan untuk kita ajukan kepada diri kita, untuk kita tanyakan dengan penuh keikhlasan dan kita jawab, insya-Allah berdasarkan keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah ulang-ulang pertanyaan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah lagi yang dikurniakan oleh Tuhanmu kepadamu itu, wahai jin dan juga manusia, yang masih kamu dustakan, yang masih kamu nafikan, ya. Jadi sebagai permulaan kita dah lihat kemarin 2 nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama nikmat kita kata Al-Quran yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kemudian disampaikan dan diajarkan, diterangkan kepada kita sebagai umatnya. Kemudian
Nikmat yang berikutnya ialah bagaimana Allah menjadikan kita sebagai manusia, dan di sebalik kejadian kita sebagai manusia, Allah anugerahkan kepada kita keupayaan untuk dapat berbicara, dapat menyampaikan apa yang terpendam dalam fikiran dan juga hati kita, ya. Dapat memberikan isyarat kepada orang lain supaya orang dapat memahami apa yang ada dalam diri kita. Maka kita katakan itu sebagai al-bayan, ya, yang kita lihat dalam ayat yang keempat minggu lepas. Dalam banyak terjemahan al-bayan dikatakan Allah mengajar kepada manusia tutur bicara ataupun percakapan. Tetapi kita katakan kemarin, saya lebih cenderung untuk membahasakan ataupun memaknakan erti al-bayan ini sebagai berbahasa. Ya, bahasa maknanya kita faham bagaimana untuk menyampaikan fikiran kita dan perasaan kita kepada orang lain, dan orang yang menerima itu juga dapat memahami apa yang dihasratkan oleh kita sebagai penuturnya ini, ya. Alhamdulillah kita dah bincang dengan panjang lebar. Jadi ulang-ulanglah tuan-tuan dan puan-puan sekalian persoalan ini dan pertanyaan ini dalam kehidupan kita, supaya kita tak jadi hamba Allah yang lupa, supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong, yang hanya ingin mendapatkan nikmat tetapi tidak tahu dan tidak sudi untuk bersyukur di atas nikmat yang kita terima itu, ya. Maka Allah bertanya, nikmat apakah lagi wahai manusia, wahai jin, yang dikurniakan oleh Tuhanmu itu yang masih kamu dustakan, tukadziban, yang kamu dustakan, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sepanjang kehidupan segala nikmat yang kita terima, sama ada yang kita minta ataupun kita tak minta, ya kan? Malah pernah kita sebut dalam salah satu kuliah kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tak minta tu sebenarnya lebih banyak daripada apa yang kita minta. Sebab tu kalau ada yang kita minta, kita doa, kita pohon, tapi nampak gaya macam tak dapat-dapat lah sampai bertahun-tahun lamanya, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan marah dengan Tuhan, jangan menuduh ataupun menganggap yang bukan-bukan terhadap kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang kita tak minta tapi kita perlukan sangat dalam kehidupan, terlalu banyak yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur, yang tahu menterjemahkan kesyukuran itu kepada keimanan yang benar dalam hati, ketaatan sebagai bukti bahawa kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tidak kepada yang lain, ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, selesai daripada surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman kita katakan masih lagi dalam juz yang ke-27. Nah, kalau kita cari lagi, di manakah kita akan jumpa ayat Al-Quran yang ada menyebut kalimah Quran? Ya, sebab kita masih lagi dalam siri untuk mengenali kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini melalui ayat-ayat kitab ini sendiri, ya. Kalau kita cari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan jumpa dalam surah Al-Waqi'ah. Dan surah Al-Waqi'ah ini ialah surah yang sejurus selepas Ar-Rahman. Ya, jadi kalau kita dah baca Ar-Rahman, sejurus selepas itu datang surah Al-Waqi'ah, masih lagi dalam juz yang ke-27. Kita baca surah Al-Waqi'ah ini, kita akan jumpa perkataan Al-Quran dalam ayat yang ke-77. Cuba tuan-tuan puan-puan sekalian lihat. Ayo keluarkan masa masing-masing. Saya rasa ramai dah siapkan, ya, masa tiap-tiap minggu sebelum mula kuliah lagi. Kita kalau lihat, kita cari surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini ialah surah yang datang sejurus selepas surah Ar-Rahman dalam juz yang ke-27, ya. Iaitu dalam ayat yang ke-77 ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu laqur'anun karim. Nampak tak tuan-tuan puan-puan sekalian? Alhamdulillah, ya. Dah buka mata kan semua, dah salat subuh tadi, ya. Walaupun belum sarapan tapi insya-Allah dah boleh nampak dah ayat-ayat ini, ya, di dalam lembaran mushaf yang kita baca ni insya-Allah, ya. Jadi ayat yang ke-77 firman Allah, innahu laqur'anun karim. Apa makna innahu laqur'anun karim, ya? Innahu sesungguhnya itu ataupun sesungguhnya ia adalah laqur'anun karim. Sebenarnya adalah Quran yang amat mulia, ya. Jadi ini dalam ayat 77. Jadi kita baca pada hari ini surah minta maaf. Kita baca hari ini surah Al-Waqi'ah, ya, ayat
yang ke-77. Tapi saya nak bawa tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kita kalau ambil 77 saja dia tak sempurna. Dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya dan sedikit sempurnakan maknanya dengan ayat yang selepasnya. Yang saya akan terangkan insya-Allah. Jadi kita nak lihat kataan Al-Quran dalam ayat 77, tapi saya nak ajak kita lihat daripada ayat 75 terlebih dahulu sampai kita lengkapkan ayat ke-80. Boleh insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian? Ya. Kenapa saya kata kita tak boleh lihat hanya ayat 77 saja? Ayat 77 ni bunyinya apa dia tuan-tuan? Bunyinya ialah innahu laqur'anun karim. Saya tuliskan di sini terlebih dahulu ya. Innahu laqur'anun karim. Ada tuan-tuan ya? Ini ayat 77 ya. Apa makna dia? Innahu sesungguhnya ia, innahu ya. Hanya ia adalah Quran Karim. Apa makna Karim tuan-tuan? Abdul Karim. Hamba Allah, makna Karim maknanya apa? Biasa kita akan terjemahkan dengan perkataan mulia. Betul tak? Kalau dalam ayat ni, Quranun Karim, Quran yang mulia ya. Yang mulia. Baik tuan-tuan, ayo kita lihat. Kenapa saya katakan bahawa kita kena lihat pada ayat sebelumnya? Sebab dalam ayat ini ada perkataan ataupun ada huruf lam ya di sini. Apa tuan-tuan? La. La ini kita nak terjemahkan kalau cari kamus la gitu je. Apa makna la ni? Susah. Ya. Sebab la ini namanya lam sumpah. Lam ini maknanya lamul qasam dalam bahasa Arab. Lam sumpah ini biasa disebut sebagai jawab kepada sesuatu sumpah. Sebagai jawab kepada satu sumpah. Ya. Setiap sumpah tuan-tuan dan puan sekalian dalam bahasa Arab mesti ada jawab dia. Jawab dia, sahutan dia. Contoh ya. Bila Allah kata, kita nak ambil ayat apa yang biasa kalau ayat sumpah. Wal asri sebagai contoh. Kan? Demi masa. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu ataupun manusia sendiri yang bersumpah dengan sesuatu, bila sumpah dibuat, dia mesti nak menunjukkan ada benda yang hendak dijadikan kita kata perhatiannya ataupun benda yang hendak dinyatakan. Sumpah itu sebagai satu pembuka. Ya, untuk menunjukkan bahawa apa yang sebenarnya hendak disebut itu benda penting. Benda besar, benda utama ya yang perlu sangat diberikan perhatian, bukan benda main-main. Sebab itu kalau ada orang mengatakan dia akan buat sesuatu, kalau dia cuma cakap aku nak pergi besok aku nak pergi sekolah, okeylah, rancangan ataupun itu kita kata cita-cita ataupun angan-angan ya, harapan. Tapi kalau dia nak kuatkan lagi bahawa dia betul-betul besok nak pergi sekolah. Mak dia dah mengamuk dah ni. Asyik ponting sekolah. Dah kena pukul, dah kena bedal agaknya dengan bapaknya. Nak betul yakinkan. Okey pak, jangan pukul lagi. Dah sakit badan. Besok saya betul nak pergi. Sumpah kata dia. Ya kan? Jadi bila sumpah, dia ada jawapannya. Bila sumpah menunjukkan apa yang nak disebut itu benda penting. Benda yang betul-betul sungguh-sungguh akan dibuat. Ya? Jadi sumpah demi Tuhan pak. Ya, saya pergi sekolah besok. Jadi sumpah demi Tuhan, satu, itu permulaan sumpah, saya akan pergi sekolah besok. Itu jawapannya. Nampak tuan-tuan? Dalam bahasa Arab, kalau ada lam seperti ini, yang saya nyatakan tadi, ya, lam. Ini namanya lam apa tuan-tuan? Ini namanya, saya kata, lam qasam ataupun dalam bahasa Arab, lam, huruf lam ini, lam sumpah. Ya, lam sumpah. Ya. Kerana dia ada lam, lam ini menunjukkan ayat ini sebagai jawab kepada sumpah, maka mesti ada sumpah sebelum dia. Kalau tak ada sumpah sebelumnya, maka tak adalah lam ni. Dan sumpah itu kadang-kadang disebut, kadang-kadang tidak disebut, tapi dia ada, diandaikan wujudnya. Saya ulang lagi sekali, bila ada lam seperti ini menunjukkan ada sumpah. Ya, sumpah itu mesti ada, barulah ada lam. Lam ini menunjukkan jawapan kepada sumpah. Wal asri demi masa. Itu sumpah. Jawabnya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Itu jawab sumpahnya. Kalau cakap demi Allah, demi masa, demi waktu pagi, wadduha, wasyamsi, demi matahari, tapi tak ada dia punya jawapan. Itu sumpah tergantung lah. Ya. Apa makna sumpah tu kalau tak ada jawapannya, ya kan? Jadi di sini tanda lam, ni lam sumpah, ada sumpah. Cuma
Di mana sumpahnya? Ada kalanya sumpah itu disebut, ada kalanya sumpah itu tidak disebut, tapi difahami kerana ada lam, ada maksud sumpahan di sini. Di situ ya. Jadi dalam ayat ini, dalam surah Al-Waqi'ah, kalau kita lihat sebelum ayat 77 ini, kita lihat ya. Ini kan ayat 77 ya. Ayat 77. Sebelum ayat ini, daripada ayat 75 dan juga 76, di situ terletak sumpahannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Nampak tuan-tuan? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah. Aku di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala ya, aku bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat kedudukan bintang-bintang. Dengan tempat-tempat ataupun kedudukan-kedudukan bintang-bintang. Itu aku di sini maknanya siapa? Allah. Jadi bila dalam Al-Quran kalau disebut aku bersumpah, maknanya Allah bersumpah ya. Dan ataupun maka aku bersumpah dengan tempat dan kedudukan bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, dan sesungguhnya sumpah yang aku sebut ini ya, yang tadi Allah kata la uqsimu bimawaqi'in nujum, dan sesungguhnya sumpah ini ialah satu sumpah laqasamun law ta'lamuna azim. Ada satu sumpah yang sangat besar kalaulah kamu mengetahui. Ya, jadi Allah sumpah dengan kedudukan bintang-bintang. Kemudian sebelum Allah jawab, Allah dah sumpah dengan kedudukan bintang. Apa sebenarnya poin Allah nak sebut ni? Sebelum Allah sebut poin dia, Allah kata, kalaulah saja kamu ketahui wahai manusia, bahawa bila aku sumpah dengan kedudukan bintang itu satu sumpahan yang besar. Itu satu sumpahan yang bukan sebarang-sebarang. Ya? Itu bukan satu sumpahan yang kamu boleh kata orang tu letak tepi je. Tak. Tapi satu sumpahan yang besar yang perlu sangat kamu kaji, kamu teliti, kamu fahami. Ya? Barulah Allah jawab dalam ayat 77. Apa poin sumpah ni? Allah nak mengatakan rupa-rupanya sesungguhnya kitab ini benar-benar adalah Quran yang mulia. Nampak tuan-tuan? Ya? Nah, cuma ada beberapa persoalan kita bincang terlebih dahulu sebelum kita sambung pada yang lain ya. Jadi lam sumpah ini saya padam dulu. Ya. Ayat 75 terlebih dahulu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala 75, fala macam mana saya nak buang ni? Okey. Ayat 75 firman Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah, kata Allah ya. Di sini bersumpah. Aku bersumpah. Ini aku bersumpah. Okeylah, lebih kurang macam itu ya. Bimawaqi'in nujum maknanya dengan kedudukan bintang-bintang ataupun tempat bintang-bintang ya. Bimawaqi'. Mawaqi' maknanya tempat, kedudukan, the positions of the stars ya. Ya, fala uqsim. Cuma di sini tuan-tuan ya, Allah kata Allah bersumpah, uqsimu. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan timbul satu persoalan. Apa persoalannya? Persoalannya ialah kat sini ada perkataan la. Salah lagi saya ni. Nanti ya. Masih baru lagi nak ikutkan saya gunakan alat ni ya. Sabar tuan-tuan ya. Fala, nampak tu la. Saya rasa kita dah biasa dengan perkataan la dalam bahasa Arab. Walaupun kita bukan orang yang belajar bahasa Arab sepenuh masa, bukan pakarnya, tetapi perkataan la, saya yakin ramai daripada kita dah boleh buat tanggapan ya bahawa la dalam bahasa Arab itu biasanya maknanya ialah tidak ataupun jangan. La, apa ni kita kata, la aqra'u, saya tidak membaca. Aqra' kan baca ya. La aqra'u, saya tidak membaca. Ataupun la taqra',
anta la taqra, ataupun awak jangan baca. Ya, maknanya la itu tidak ataupun bukan. Tapi kat sini kenapa ada perkataan la? Masalahnya bila kita lihat pada tafsiran dan terjemahan ayat ni, Allah kata, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat ataupun kedudukan-kedudukan bintang-bintang itu. Jadi di sini Allah nak kata Allah sumpah ke Allah tak sumpah? Ada perkataan la, fala uqsimu. Maka tufa, la tidak, uqsimu aku bersumpah. Ya kan? Kalau ikut pada sepatah perkataan ada perkataan la. Tapi kenapa dalam terjemahan kita, dalam tafsiran kita, biasa ada diterjemahkan sebagai maka aku bersumpah, maka Allah bersumpah. Mana pergi perkataan la ni? Salah terjemah ke Ustaz? Salah tafsir ke Ustaz? Di sini menjadi perbincangan ahli-ahli tafsir. Kebanyakan, majority. Ini disebut oleh ulama-ulama tafsir yang besar. Mengatakan bahawa dalam bahasa Arab, malah sebelum turun Al-Quran sekalipun, sebelum datangnya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, dalam sistem penggunaan bahasa Arab, perkataan la ini kadang-kadang disebut tapi tak ada makna. Cuma dia sebagai tambahan untuk mengukuhkan makna. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. La dari segi bahasa biasanya maknanya tidak. Tapi ada kalanya datang la kat situ bukan maknanya tidak, malah dia sebaliknya, dia kukuhkan lagi. Dia reaffirm benda yang nak disebut, bukan menafikan. Dia mengukuhkan lagi. Dia menegaskan lagi. Ya, dan ini biasa digunakan antaranya apabila disebut perkataan sumpah, uqsim dan sebagainya, ya. Itu biasa dalam perbualan orang Arab. Ada kalanya sumpah didahului dengan la, bila la dipasangkan dengan sumpah, itu biasanya menunjukkan bahawa dia betul-betul sumpah. Dia sungguh-sungguh sumpah. Ya, bukan dia tidak sumpah. Ya, bukan dia tidak sumpah. Terbalik. Ya, maka begitulah, sebab itu kita katakan dalam kebanyakan terjemahan, ya, boleh saya katakan semua agaknya lah terjemahan, sebab terjemahan-terjemahan ni biasa diambil daripada tafsiran-tafsiran yang utama. Kebanyakan tafsir mengatakan la kat sini ialah la yang bukan bermakna tidak, tetapi la sebagai la tambahan nak menunjukkan bahawa Allah benar-benar bersumpah. Nampak tuan-tuan? Ya, itu yang satu, ya. Walaupun ada pendapat ahli tafsir yang agak berbeza, mereka nak mengatakan la ni maknanya tidak juga, tapi ada tafsiran panjang dan itu bukan pendapat yang ramai. Ya, bukan pendapat yang ramai. Majority mengatakan la kat sini ialah la tambahan sebab dia datang sebelum sumpah. Ya, sebelum sumpah. Maka maksudnya Allah benar-benar bersumpah. Ya. Kalau yang lam apa ni lepas sumpah ni macam yang tadi kita katakan di sini, ya. Itu la Quranun Karim, itu la jawab kepada sumpah. Ya, baik. Kemudian Allah kata fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan kedudukan-kedudukan bintang. Kedudukan bintang kita tahulah, bintang itu maknanya apa yang kita nampak di langit pada waktu malam, yang bertaburan, yang berkilauan, yang berkerlipan tu kan, bintang, stars, ya. Allah bersumpah dengan kedudukan-kedudukan bintang ini. Ya. Kenapa? Ini dikaji oleh para ulama dan menyebut bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu daripada makhluknya, itu nak menunjukkan, ya, isyarat Allah nak menyatakan bahawa ada kehebatan Allah, ada kekuasaan Allah yang begitu sekali dapat kita kata terpancar melalui kejadian-kejadian yang Allah ciptakan tadi. Sebagai contoh, bila Allah kata wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan waktu paginya. Ya, bila matahari terbit kan waktu pagi, duha. Ya, wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan waktu paginya. Bila Allah bersumpah dengan matahari, maknanya Allah nak menunjukkan kepada kita ini sebagai manusia, lihat kehebatan Allah, kekuasaan Allah di sebalik penciptaan matahari itu. Yang mana kita sebagai manusia itu sepatutnya mengingatkan kita dan kita kata menyentak kesombongan kita, melenturkan ego kita yang selama ini buat kita ni tak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata jangan sombong, jangan anggap kamu tu hebat sangat. Siapalah kamu dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tahu secebis daripada kehebatan Allah itu, lihat kepada kejadian yang Allah ciptakan. Termasuklah ciptaan matahari yang Allah jadikan bahan sumpah. Allah bersumpah dengan Al-Qamar, Allah bersumpah, ya,
wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Allah sumpah dengan waktu dengan bulan dan waktu malamnya, ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Sumpah dengan demi waktu siang dengan cahaya yang dipancarkannya. Nampak tuan-tuan? Manusia nak sombong apa? Sampai dia lupa dengan waktu, lupa dengan umur, lupa dengan kehidupan. Padahal yang menentukan malam siang itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya kuasa Allah. Tak ada siapa manusia boleh mengubah siang jadi malam, malam jadi siang. Boleh. Macam mana nak ubah? Sedangkan siang dan malam itu berlaku dengan akibat daripada peredaran dan putaran bulan, bintang, matahari dan bumi. Mana manusia boleh berhentikan perjalanan bulan? Mana manusia boleh berhentikan putaran bumi? Tak ada. Ya kan? Jadi bila Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah nak menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah dalam menjadikan makhluk itu. Ya? Jadi bila Allah bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang, Allah nak menunjukkan bahawa ini satu perkara yang harus kita renungkan, yang harus kita fikirkan, yang harus kita kaji, yang harus menimbulkan dalam diri kita. Ini satu pengakuan bahawa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan, ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang mengatur alam, ada Allah yang memilih kita untuk hidup, ada Allah yang mengatur segala yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada Allah yang mana kerajaannya itu tidak dapat kita larikan diri dan keluar daripadanya. Ya. Kemudian Allah kata wa innahu dalam ayat 76. Jadi yang ini fala uqsimu biwaqi'in nujum, ini kan ayat yang ke 77 ya. Ini ayat 77. 75. Ini ayat 75 ya. Pada ayat 76 Allah kata wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Allah tegaskan sebelum Allah jawab dengan ayat yang 77 ni, Allah jawab apa? Allah kata apa? Allah kata ketahuilah wahai manusia, Allah bila bersumpah dengan bintang, dengan kedudukan bintang, dengan tempat-tempat terletaknya bintang-bintang ini, itu satu sumpah yang sangat besar. Laqasamul law ta'lamuna azim. Satu sumpah yang sangat besar kalaulah saja kamu ketahui. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Kenapa Allah perlu sebut ini? Kalau Allah kata aku bersumpah dengan bintang dan kedudukan-kedudukannya, bahawa sesungguhnya Al-Quran itu ialah Quran yang sangat mulia. Kan kita dah boleh faham. Tapi kat tengah-tengah Allah selit satu ayat. Saya nak kata apa? Ini ayat selit ni. Ada sumpah, ada jawabnya. Sumpah ayat 75, jawabnya ayat 77. Kat tengah ada ayat selit. Allah selit mengatakan apa? Kalaulah kamu ketahui bahawa dalam sumpahan aku ini merupakan sumpahan yang sangat besar. Kenapa? Sebab kan, kalau kita lihat dalam sumpah-sumpah yang lain, Allah biasa bersumpah dengan sesuatu yang kita nampak besar. Allah bersumpah dengan bulan. Bulan kan nampak besar. Allah bersumpah dengan matahari, lagi nampak besar, nampak terang. Ya, benda yang ada di langit, was-sama, demi langit. Ya. Wal-lail, demi waktu malam. Malam tu gelap yang menyelubungi segala suasana kita. Keliling kita jadi gelap, tak ada cahaya. Tapi kalau kita lihat apa yang kita pandang ke arah langit, kita akan nampak bulan pada waktu malam. Itu kan yang kita nampak besar. Kita nampak kalau waktu siang matahari, itu kan kita nampak besar. Tapi bintang nampak kecil. Ya, tuan-tuan. Kita nampak kecil, bertabur banyak, tapi kecil lah. Kadang-kadang kalau kena waktu malam bulan mengambang, waktu malam bulan purnama, mana ada orang nak tengok perhatian pada bintang? Sebab semua orang terpesona dengan bulan. Betul tak, tuan-tuan? Kalau dah terbit bulan purnama, bintang berjuta tidak lagi dipandang. Ya kan? Siapa nak tengok bintang? Bintang tu halus, kecil. Kalau malam dah purnama, bulan dah terang, cahaya bintang pun tak nampak sangat. Kerdipannya pun tak menjadi pujaan manusia, ya kan? Kemudian bila datang waktu malam bulan yang kita kata bulan tak ada ataupun bulan halus sangat. Ini kalau bulan Hijriah, waktu bulan-bulan Qamariyah kita kata kalau tengah-tengah bulan 13, 14, 15 tu malam bulan terang. Bulan mengambang. Tapi kalau awal-awal bulan, hujung-hujung bulan, 29, 30 hari bulan, 1 dengan 2 hari bulan, tu waktu bulan tak ada, bulan terlalu halus, terlalu kecil, ya kan? Bila malam yang bulan tak ada pula,
Manusia ialah manusia akan lihat bintang-bintang bertaburan di langit, manusia akan kita kata memuja kecantikan bulan, bintang ya, bintang bertaburan, bintang berkerlipan, bintang itu bersinar bagaikan permata ya kan, di langit pada waktu malam. Tapi tetap manusia itu dia akan menunggu bulan. Manusia tetap merasakan bahawa wujudnya bintang yang berjuta menghiasi langit yang gelap pada waktu malam itu tidak mampu memberikan cahaya kepada permukaan bumi pada waktu malam. Kita cakap ni dalam suasana tak ada lampu yang dicipta manusia lah kan. Kita bayangkan kalau zaman Nabi SAW itu waktu malam gelap. Kalau ada lampu pun lampu pelita kecil diletak dalam rumah. Mana ada lampu di jalan-jalan luar rumah, tak ada. Itu kehidupan kita sekarang banyak. Ya, waktu malam pun dah terang, tak ada beza dengan siang kan. Ya. Tapi pada orang-orang pada zaman itu yang ada ialah cahaya datang dari langit untuk menerangi permukaan bumi pada waktu malam. Bila malam bulan ada, bulan terang, permukaan bumi nampak terang. Orang kalau jalan pun nampak ada pokok, ada lubang ya kan. Dia boleh nampak sebab terang juga permukaan pada waktu malam. Tapi kalau bulan tengah tak ada. Ya, bulan waktu hari bulan tu terlalu kecil. Anak bulan sebagai contoh. Bintang bertaburan tapi manusia tak dapat cahaya daripada bintang untuk menyinari permukaan bumi ini. Sebab itu fitrahnya manusia kalau melihat kepada bintang, dia banding dengan bulan, bulan tu yang lebih hebat. Bukan bintang. Bintang tu halus, cuma cantiklah kelipan, kita terpesona dengan kelipan-kelipannya ya kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila bersumpah dengan kedudukan bintang, Allah tegaskan, manusia, kalaulah kamu ketahui bahawa aku sumpah walaupun dengan sebut bintang yang pada mata kamu tu kecil, ya, yang tak terbanding dengan bulan purnama yang kamu puja tiap-tiap malam bulan terang, jangan pandang rendah, jangan pandang remeh, jangan pandang kecil. Kalaulah kamu ketahui saja, kata Allah, kalaulah saja kamu ketahui, aku sumpah dengan bintang tu pun adalah satu sumpahan yang besar. Satu sumpah yang besar. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Subhanallah. Di sebalik halusnya bintang pada pandangan mata kita yang kasar ini, tapi bintang itu ialah benar-benar menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah. Nombor satu, ya, bintang tu bertaburan. Bintang itu berjuta banyaknya. Kita lihat, ya Allah, sepenuh ruang langit. Itu sepatutnya apa? Sepatutnya menjadi kajian manusia ini untuk lebih mengetahui, menerokai, memahami betapa bintang-bintang yang berjuta ini, subhanallah, peredarannya, pergerakannya, kedudukannya yang Allah kata tadi, bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan kedudukan bintang. Subhanallah, ribuan tahun sepanjang sejarah kehidupan manusia memerhatikan bintang, dia tak pernah lari daripada kedudukannya mengikut malam-malam yang tertentu. Ikut kepada putaran bumi dan juga kedudukan bulan. Sebab itu, daripada ribuan tahun, tamadun manusia mengkaji bulan-bulan itu ada kedudukan susunannya. Ini bintang ini kedudukannya kalau yang 3 berderet pada malam tertentu, dia akan kat situ. Dia tetap 3 tu berderet. Dia tak akan berubah. Tak ada satu masa lepas 100 tahun, 200 tahun, bulan punya position dah lain lah, dah tukar lah. Bulan yang terang 3 ni dah jadi melintang pula. Kemarin menegak. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Susunannya, kedudukannya tidak pernah lari, dikaji oleh manusia. Maka sebab itu, bintang ini menjadi panduan kepada manusia dalam mengatur perjalanan dan pelayarannya. Ya, kita sekarang taklah tengok bintang lagi sebab kita dah ada alat yang kita cipta sebagai manusia dengan kompas kita dan sebagainya kan. Tapi orang dulu nak berjalan pada waktu malam, nak mengembara, nak meneruskan pelayaran, yang berlayar di atas permukaan lautan sebagai contoh dalam bahteranya melalui gunakan kenderaan namanya kapal, mereka bergantung kepada kedudukan bintang, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, ada alat diciptakan untuk tengok ukur bintang ni tingginya berapa, ini berapa hari bulan, lebih ke barat berapa degrees, lebih ke timur berapa darjahnya. Subhanallah, bintang itu menjadi panduan untuk menunjukkan laluan agar tidak sesat, agar sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan. Nampak tuan-tuan? Kemudian bintang yang berjuta ini
adalah kita kata jisim-jisim yang bergerak. Sama seperti bumi bergerak, bulan bergerak, matahari bergerak. Ya kan? Tapi yang berjuta ini bergerak tepat pada tempatnya, tak berlanggar pula tu tuan-tuan sekalian. Tak ada pula kita nampak bulan bergaduh dengan matahari, ya, bulan berlanggar dengan planet itu, dengan bintang ini. Ya, tak ada. Macam mana kita nak kata bahawa benda-benda ini boleh terjadi dengan sendiri? Benda kalau jadi random, jadi tersendiri, dia bergerak sendiri, ya, pastinya akan berlaku kekecohan. Sedangkan kita lihat tuan-tuan puan sekalian, kita lihat jalan raya, kenderaan, itu ada yang pandu. Ada driver kan? Ada driver. Motosikal ada yang tonggang, kereta ada yang pandu, bas ada yang pandu, lori ada yang pandu. Tuan-tuan, siap dengan peraturan lagi. Ada undang-undangnya, ni ada lampu merah, ini ada persimpangan, ni ada roundabout sebagai contoh. Ini ada tanda jalannya macam mana, ini lajunya tak boleh lebih berapa had. Tuan-tuan puan sekalian, tiap-tiap hari dalam kehidupan manusia di atas muka bumi, berapa ribu kemalangan jalan raya yang berlaku, tuan-tuan puan sekalian. Seluruh dunia, ribuan kemalangan berlaku. Padahal kenderaan itu bukan bergerak sendiri kan. Ada yang gerakkan, ada yang pandu, ada orang yang mengarahkan. Belok kanan macam mana, jalan laju macam, kita yang gerakkan, kita dengan akal kita. Ya kan? Tak ada orang yang memandu kereta sengaja untuk dapat kemalangan. Tak ada. Semua orang nak bergerak dalam keadaan selamat. Selamat bergerak, selamat sampai. Ya kan? Sebab itu ada peraturan. Ikut peraturan lagi pun ada masanya berlaku kemalangan. Ada masanya malah sampai membawa kepada kecelakaan yang besar dalam kehidupan insan. Maka wahai manusia, kamu lihat bintang-bintang yang berjuta itu yang bergerak. Bukan pelan, laju. Ya? Pecut bintang-bintang itu antara satu dengan yang lain. Tetapi subhanallah, begitu bergerak, kedudukannya tepat. Sampai jadi kiraan untuk menentukan masa, menentukan hari, menentukan bulan, menentukan kalender kita. Dan orang nak menentukan apa tu masuk waktu bulan puasa ke bulan hari raya ke apa ke, tak pernah tersilap kalau berpandukan kepada pergerakan bulan bintang itu semua. Ya kan? Subhanallah. Siapa yang menjadikan kalau bukan Allah? Siapa yang maha berkuasa selain Allah? Siapa yang patut kamu tunduk dan kamu agungkan kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu kata Allah, ya, sumpah aku tentang bintang itu, jangan ukur bintang itu dengan mata kamu yang zahir, wahai manusia, sebab kamu nampak bintang tu halus dan kecil, ada masa kelihatan, ada masa hilang. Tetapi di sebalik kejadian bintang-bintang di kedudukan-kedudukannya yang telah teratur, itu menunjukkan ada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Baik, kita terus dengan ayat kita ini. Maka kata Allah, innahu laqur'anun karim. Ayat 77. Sesungguhnya itulah dia Al-Quran yang sangat mulia. Pertama, tuan-tuan, subhanallah. Ayat ni kita baca, okeylah. Allah nak kata, lepas Allah sumpah dengan bulan dan kedudukannya, dan Allah ingatkan manusia, kalaulah kamu tahu sumpah tentang bintang, sumpah yang hebat juga, bukan sumpah kecil, ya kan? Allah kata, sesungguhnya itulah Quran yang sangat mulia. Okeylah, Ustaz faham dah. Quran memang mulia lah. Tapi kita lihat bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan ayat-ayat ini. Nombor satu. Allah Subhanahu wa taala menyebut sumpah tentang bintang dan kedudukan-kedudukannya. Jawab sumpahnya ataupun poin sumpahnya ialah Allah nak kata tentang Quran ini mulia. Ada tak kaitan, tuan-tuan dan puan sekalian? Ada ke tidak kaitan antara bintang dengan Quran? Subhanallah. Kita nampak kaitannya Allah tunjukkan kepada kita. Betapa bintang itu kamu jadikan sebagai panduan dan pedoman untuk membantu kamu dalam perjalanan pada waktu pekat malam, supaya kamu nampak jalan yang sedang kamu lalui. Supaya dalam perjalanan itu kamu dapat elakkan, ya, sesat ikut belok ke tempat yang lain, membawa kamu jauh daripada tujuan. Dengan adanya bintang. Tengok ni bintang mana, ni bintang mana. Dalam pelayaran kapal sebagai contoh, ya, bukan ada tanda pokok ke, ada bukit ke tengah-tengah laut tadi. Laut tu lapang gitu je. Air permukaan yang ada itu je. Tapi mana kamu nak tahu ni arah bahtera kamu betul mengikut yang dirancangkan nak sampai tujuan yang ditetapkan dengan bintang tadi. Nah, begitu kamu ambil bintang,
ikut pada kedudukannya itu sebagai panduan dan tunjuk jalan, maka wahai manusia, hidup kamu juga adalah satu pelayaran dan perjalanan yang jauh. Yang mana seringkali kamu tak tahu arah mana nak tuju, sempang mana nak ambil, keputusan apa nak buat. Kita berjalan di dunia ini, ada kalanya terasa terlalu gelap. Ya, terlalu gelap. Kita jadi takut, kita jadi bimbang, kita rasa tak yakin, ya kan? Kita rasa ragu-ragu, betul ke tidak keputusan aku buat? Besok apa akan jadi, tuan-tuan dan puan sekalian? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah berikan pedoman kepada kamu untuk kamu jadikan panduan dalam meneruskan pelayaran hidup kamu sebagai insan sementara hidup di atas muka bumi. Apa panduan itu? Al-Quranul Karim. Ya, perjalanan yang zahir, panduan pada waktu malam dengan mengikut kedudukan bintang. Tetapi perjalanan kita hakikat sebagai insan dalam kehidupan yang sementara waktu ditentukan oleh Tuhan, panduan sepanjang kehidupan, ialah dengan berpandu kepada ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah umpama bintang. Kenapa ada manusia takut berhadapan dengan perjalanan dan pelayaran yang fizikal, takut tersesat jalan? Macam-macam panduan. Kalau dulu dengan bintang, sekarang dengan kompas, dengan peta, ya, handphone mesti ada 3G-nya, mesti ada internet connection-nya. Pasal apa? Nak berpandukan kepada Google Map dan sebagainya, ya kan? Kita kalau jalan jauh-jauh, Google Map kita tak function, tak hidup. Kita takut, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, betul ke tidak jalan ni, belok mana ni, sesat ke tidak? Tapi kenapa manusia jarang sekali merasa takut dan bimbang kalau dalam perjalanan hidupnya itu tersesat kerana tidak mengikut panduan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi itu kaitannya, ya, antara sumpahan dengan kedudukan bintang dengan apa yang Allah nak sebut bahawa sesungguhnya inilah dia Al-Quran. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya ialah kalau kita lihat Allah menyifatkan Al-Quran dalam ayat ini dengan perkataan Karim. Nampak tuan-tuan? Karim. Kita kata Karim maknanya apa? Mulia kan? Mulia. Quran itu mulia. Jadi bukan kitab sembarangan. Ada kemuliaannya, kedudukannya harus kita jaga. Cuma perkataan Karim ini tuan-tuan ya. Perkataan Karim, dia mulia bukan sebarang mulia. Dia mulia bukan sebarang mulia. Sebab dalam bahasa Arab, Karim ini asalnya kalau kita kenakan kepada manusia, dia ada dua makna. Nombor satu, kalau manusia ya, manusia. Karim boleh makna mulia ataupun terhormat. Tetapi Karim juga daripada Karam. Maknanya apa? Pemurah. Pemurah. Ya? Murah hati. Orang pemurah, murah hati maknanya apa? Dia banyak berikan kebaikan yang diperlukan manusia. Ya, orang lain dalam kesusahan jumpa dengan Pak Haji Dolah ni, wah, orang kenal dia ni murah hati betul Pak Haji Dolah ni. Maknanya apa murah hati? Orang kalau datang minta bantuan tak pernah dihampakan. Dia tak dapat kasih banyak, ada masanya sikit pun dia tetap nak tolong juga. Nampak tuan-tuan? Sebab itu bagi Allah Subhanahu wa taala bila disebut sebagai Allah itu Al-Karim. Allah, nama Allah antaranya kan Al-Karim. Allah itu Al-Karim tu maknanya mulia. Allah itu yang maha mulia, dan termasuk juga Allah itu yang maha pemurah. Pemurah. Karim maknanya pemurah. Jadi bila Allah kata bahawa Quran itu karim, dalam terjemahan mungkin banyak daripada tafsiran tuan-tuan ataupun terjemahan buku tuan-tuan gunakan, diterjemahkan sebagai sesungguhnya Quran itu, sebenarnya itulah Quran yang mulia. Tuan-tuan, Allah gunakan perkataan karim nak mengatakan Quran itu mulia. Karim juga menunjukkan Quran itu banyak memberikan kebaikan. Kalaulah Quran itu umpama seorang manusia, dia tu murah hati betul. Ya, orang perlukan apa dia kasih. Orang nak apa yang memang dihajatkan, dia akan usahakan beri. Ya kan? Dia bukan seorang manusia yang karim tu bukan manusia pelokek. Manusia yang karim itu bukan manusia yang bakhil, tak. Tapi manusia menghulurkan, ya, dengan penuh kemurahan. Maka Allah gambarkan Quran itu sebagai satu kitab yang mulia, bukan sebarang mulia, tapi mulia sebab dia memberi. Quran itu mulia sebab dia itu menghulurkan kebaikan. Sebab itu, ya tuan-tuan dan puan sekalian, rugi kalau kita jadi manusia. Lagi-lagi yang mengaku beriman ni, mengaku sebagai umat Islam.
mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi sangat kalau kita menyombong dengan Allah, tidak mahu berdampingan dengan Al-Quran. Sebab kat sini banyak kebaikan untuk kita. Dia kalau umpama manusia, dia hulurkan macam-macam pada kita. Tapi kalau kita tak sudi nak ambil, kita tak sudi mencari, kita tak sudi mengharap daripada kebaikan, pimpinan dan pedoman yang ada dalam Al-Quran, yang rugi siapa? Bukan rugi Quran. Quran tak rugi apa? Allah tak rugi apa? Yang rugikan kita. Ya kan? Yang rugikan kita. Maka sebab itu orang yang beriman, bila dia baca Quran, bukan setakat untuk tengok apa Allah suruh, apa Allah larang. Lecehlah Quran ni, itu boleh, ni tak boleh. Itu haram, ni haram, tu kena buat, ni wajib, tak buat dosa. Jangan tengok itunya sahaja. Tapi lihat di sebalik Quran ini, banyak kemurahannya. Kemurahan dari sudut apa? Bila kita baca, kita dapat panduan. Bila kita baca, kita dapat barakah. Bila kita baca, dapat pahala. Bila kita baca, kita dapat perlindungan Tuhan. Bila kita baca, kita dapat pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Al-Quran, dan ini adalah umpama surat cinta daripada Allah, kita akan dapat rasakan curahan cinta dan kasih sayang Allah yang begitu istimewa dan agung Allah berikan kepada kita. Penuh dengan kemurahan. This is the most generous book. Most generous book. Generous with what? Generous with goodness. Generous with blessings. Tetapi kalau manusia tidak memahami, sombong dengan Tuhan, dia akan rugi daripada mendapatkan segala kebaikan yang Allah sediakan melalui Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu maksud Quran itu, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itulah Al-Quran yang bersifat sangat mulia, ya, penuh dengan curahan kebaikan. Itu maksud karim. Nah, sekarang kita sambung pada ayat yang berikutnya, ya. Apa ayat seterusnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang maknun. Ayat 78. Baik, kita sambung, ya. Ini tadi la Quranun Karim ayat 77, sekarang ayat 78. Fi kitabin maknun. Fi kitabim maknun. Saya tulis, mungkin tuan-tuan puan-puan lihat, Ustaz tulis macam tak samalah dalam mushaf kita. Dalam mushaf kita ni, kitab ni dia tak ada alif. Betul tak tuan-tuan? Tak ada huruf alif, ya. Saya tunjukkan sini, ya. Dalam mushaf yang tuan-tuan gunakan, yang kita biasa jadikan bacaan, tulisan kitab tu kaf, ta, ba. Nampak tuan-tuan? Betul tak? Ya, ki, tapi ada tanda panjang. Ini khas tulisan Uthmaniyah, ya, Mushaf Uthmaniyah. Ini Rasm Al-Uthmani. Ini cara tulisan mushaf ikut kepada Rasm Uthmani yang ditulis semasa zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, memerintahkan untuk catat. Ya, dibuat salinan mushaf Quran itu sebab takut makin ramai para sahabat yang sudah sampai umur, ya, dah meninggal dunia, takut Quran akan hilang. Yang ada itulah yang mula ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada satu salinan. Zaman Sayyidina Uthman disuruh buat beberapa salinan. Sebab itu dikenali sebagai, itulah tulisan, ejaan, cara penulisan mengikut Ar-Rasm Al-Uthmani. Ya, jadi mushaf yang kita ada, cara tulisan dia macam gini. Tapi tak ada masalah. Kalau kita nak menulis mushaf, katalah orang yang tulis mushaf yang kita baca ini, ada kena ikut standard dia. Tapi kalau kita sebagai perbahasan, perbincangan, kita kata pengajian, dia tak ada beza antara kitabin yang kita kata sama ada dengan kaf ta ba saja dengan tanda panjang atasnya, ataupun saya tulis kaf ta alif ba. Ini untuk pengajian dan perbincangan tidak ada masalah, ya. Baik, fi kitabim maknun. Dalam mushaf ataupun dalam terjemahan tuan-tuan, apa maksud dia? Fi kitabin, dalam kitab yang maknun. Terpelihara, terjaga. Itu kan di antara makna yang boleh kita jumpa dalam terjemahan yang banyak dicetak. Baik, kita kata fi, dalam satu kitab, maknun, yang terjaga ataupun yang terpelihara. Jadi ini ayat ke-78.
Ini merujuk kepada ayat 77. Bila Allah SWT mengatakan sesungguhnya inilah dia Quran yang mulia, yang banyak kebaikan. Allah kata Quran ini berada di mana? Berada di dalam kitabin, satu kitab yang terjaga. Ataupun satu kitab yang terpelihara. Maksud kitab di sini ialah Lauh Mahfuz. Kan kita pernah jumpa ayatnya? Ya, dalam salah satu surah yang kita baca kemarin, Quran itu berada di tempat yang tinggi di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Itu tempat catatan segala yang Allah tentukan. Untuk manusia, untuk makhluk, untuk jin, untuk malaikat. Apa saja Allah tentukan untuk manusia dan makhluk yang lain, Allah dah catat terlebih dahulu ilmu itu dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tempatnya mana? Tempat yang paling tinggi, lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Jadi sebelum Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit Quran itu asalnya disimpan oleh Allah, diletakkan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz ini dikatakan oleh Allah sebagai kitab maknun. Dia satu kitab tempat catatan, ya, yang terjaga dan terpelihara. Yang terjaga dan terpelihara. Apa makna yang terjaga dan terpelihara di sini? Kalau kita lihat dari segi bahasanya, maknun ni adalah satu benda yang tersimpan di satu tempat yang tak macam kita kata, yang tak kelihatan orang dan tidak dapat dicapai orang. Ya, dia betul simpan rapat, tuan-tuan. Ya, macam orang letak satu benda berharga tu dalam, kita kata, peti besi. Bila dah masuk dalam peti besi, dah kunci, dah pusing nombornya, ya Allah. Jangan kata kita nak ambil, nak sentuh pun tak dapat, nak tengok pun tak dapat, tak nampak pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu makna maknun. Quran itu sebelum diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah simpan rapat betul. Ya, berada di mana? Berada dalam Al-Lauhul Mahfuz yang tertutup rapat. Maknun, terpelihara dan terjaga. Tak ada makhluk lain. Jangan kata nak ambil, nak rosakkan, nak buang, nak ubah, tak ada. Nak tengok, nak pandang pun tak ada. Kecuali hanya kepada malaikat tertentu yang Allah dedahkan sehingga malaikat itu bawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam salah sebuah riwayat disebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai respon kepada dakwaan dan tuduhan sebahagian orang-orang kafir di Mekah, orang Quraisy yang menuduh bahawa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sampai Nabi bacakan kepada orang-orang Mekah, ini adalah ayat daripada Tuhan, ini adalah Quran, ini adalah wahyu. Mereka tak nak terima, mereka tuduh apa? Itu bukan daripada Tuhan tu, yang datang pada Muhammad tu bisikan-bisikan syaitan, kata mereka. Ya, itu di antara tuduhan mereka. Sebab mereka dah tak boleh nak jawab. Apa yang Allah sebut tu dengan segala keindahan ayat-ayatnya, dengan kita kata dengan perkataan-perkataannya yang memberi kesan yang besar, menyentuh hati dan perasaan. Isinya diisi dengan peringatan-peringatan yang manusia tak boleh nak tolak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dia nak berfikir, itu yang antara yang berlaku bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan ganas bengisnya sebagai seorang lelaki yang digeruni oleh orang-orang Mekah. Satu masa tu nak datang, nak pukul adik, nak pukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia dengar cerita Nabi Muhammad ni bawa agama yang baru. Tapi akhirnya hatinya tiba-tiba jadi lembut, tuan-tuan. Hati yang sekeras batu, yang tengah marah, tengah menyala ni, nak pukul Nabi, nak pukul adik dia ni. Tapi bila terdengar ayat-ayat Allah dibacakan, subhanallah, saat itu, waktu itu, detik itu, tiba-tiba lembut hati dia, hilang kemarahannya. Suruh adik dia ulang balik baca ayat yang ada. Sampailah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu, hari yang sama. Tak ada bila dengar, okeylah abang fikir dulu dek besok abang datang cuba baca lagi. Adik pilihlah baca ayat. Tak ada sampai 30 kali, 40 kali datang kelas, adiknya ajar, barulah nak cari kebenaran. Tak ada, tuan-tuan. Begitu Al-Quranul Karim punya kesan yang sangat besar kepada orang yang mahu memurnikan hatinya mencari kebenaran. Tapi bagi orang kafir Quraisy tak dapat nak debatkan lagi, tak dapat nak tolak lagi, dan tak ada hujah lagi. Penghabisan mereka hanya boleh buat apa? Tuduhan-tuduhan palsu. Antaranya mengatakan ini yang datang pada Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam itu bukan malaikat. Ya, itu bukan
ayat-ayat Tuhan. Itu syaitan bisikkan macam-macam benda tak betul. Itu yang disampaikan pada kita semua. Sudahlah, tak payah beriman, tak payah ikut dia. Jadi sebagai respon kepada tuduhan itu, Allah mengatakan apa? Allah mengatakan, wahai manusia, wahai orang-orang Mekah, wahai pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahamilah, ini sebenarnya yang disampaikan ini betul-betul Quran. Dan Quran sifatnya mulia. Quran ini memberikan segala kebaikan yang kamu perlukan. Dan dia tersimpan rapat dalam Lauhil Mahfuz. Tak adalah syaitan boleh dengar, syaitan boleh rosakkan, syaitan boleh bisikkan yang bukan-bukan pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konon inilah Quran daripada Tuhan. Tak ada. Quran tu dah terpelihara. Ya kan? Sampai masanya turun ke langit dunia, kemudian sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was safely secured, protected. Tak ada orang boleh masuk, boleh tengok, nak intai-intai, nak ngintip-ngintip ayat Quran sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud fi kitabim maknun, ya, fi kitabim maknun. Kemudian Allah sambung dalam ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Ini menarik tuan-tuan, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Masya Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Ini antara ayat-ayat awal dalam hidup saya yang saya hafal. Kenapa ya? Antara yang saya hafal. Kenapa? Dulu bila masih sekolah rendah lagi, ya, belum jadi pelajar madrasah, primary school, itu kan mak dengan arwah abah aturkan untuk saya pergi belajar ngaji kat masjid. Jadi tiap-tiap petang pergi belajar ngaji dengan tok guru tu, dengan almarhum Pak Haji Latif lah guru Quran saya yang pertama. Bawa masah, bawa Quran. Ya kan? Ngaji satu hari satu muka kadang-kadang. Satu hari kadang-kadang kalau lebih sikit, datang rajin Pak Haji Latif tu, suruh baca sampai satu ain lebih sikit, ya kan? Jadi dalam masaf yang ada dulu, kat tepi tu, kat luar kulitnya ada tulis la yamassuhu illal mutahharun. Ya kan? Ataupun bila buka, saya ingat lagi masaf yang saya gunakan dulu. Sekarang saya cari, kata mana masaf pertama saya tu, yang dah ada tanda-tandanya, yang dah ada tanda khatam berapa bulan, saya dah tak tahu mana dah, masih simpan lagi ke tidak, tak jumpa dah, ya. Itu masaf yang saya gunakan, kat luarnya tulis ada la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian kat dalam pun, antara muka surat hiasan kat depan ada perkataan innahu bal huwa Qur'anum Majid fi lauhin mahfuz. Kemudian ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ya, saya ingat itu antara ayat yang saya mula-mula sekali hafal, walaupun saya tak tahu apa maknanya. Ya, tengok ada baris baca, wah, la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Saya ingat. Kemudian bila dah belajar bahasa Arab, dah masuk madrasah, barulah mengerti apa sebenarnya maksud la yamassuhu illal mutahharun. Nah, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya maksud la yamassuhu illal mutahharun ini. Ini dalam ayat keberapa tuan-tuan? Ayat 79 pula, ya. La maknanya, tadi apa makna la? Tidak kan? Sini betul makna tidak. Ya, bukan macam la yang tadi la uqsimu. Itu la yang tak ada, bukan makna tidak, sebab dia dipadankan dengan sumpah. Ini bukan padankan dengan sumpah, jadi balik pada makna asal. La maknanya tidak. Tidak. Yamassuhu, menyentuhnya. Menyentuhnya. Ya, la yamassuhu, tidak menyentuhnya, illa kecuali al-mutahharun, mereka yang disucikan. Mereka yang suci, ataupun lebih tepat asalnya ialah mereka yang disucikan. Jadi la yamassuhu, tidak menyentuh Quran ini. Tidak menyentuhnya, maknanya Quran ya. Minya kat sini maknanya Quran ya. Quran. La yamassuhu, tidak menyentuh Quran ini, tidak menyentuhnya, kecuali apa? Illal mutahharun, kecuali mereka yang suci ataupun mereka yang disucikan. Nah, kat sini ayat tuan-tuan, kalau yang boleh baca kitab bahasa Arab, tengok kepada tulisan ahli-ahli tafsir kita, ulama-ulama tafsir kita, akan melihat sini perbincangan yang panjang. Ada perbahasan yang luas.
Kenapa tuan-tuan puan-puan? Ini ayat yang boleh membawa pelbagai makna. Ya. Nombor satu, la kat sini la, ya, la. Ini tidak ke jangan? Tidak atau jangan? Ataupun jangan ke? Dia boleh satu bentuk deskriptif, menceritakan, tidak. Ya. Dia boleh kadang-kadang berbawa maksud preskriptif. Larangan, Allah perintahkan jangan. La. Jadi kat sini la ni maknanya tidak ke Allah ceritakan Quran ini tak. Quran ini tidak disentuh siapa-siapa pun melainkan yang suci aja. Ataupun maknanya jangan. Apakah maknanya Allah kata jangan ya? Jangan sampai Quran disentuh kecuali orang yang suci aja. Nampak tuan-tuan? Itu menjadi persoalan. Ya, la inilah apa? La deskriptif ataupun la preskriptif. La cerita tentang tidak berlaku ataupun la larangan Allah kata jangan. Ya. Kalaulah la ini maknanya tidak, ya. Kita pilih yang nombor satu ya. Makna yang pertama, tidak. Maka kalau makna pertama, yang mutahharun kat sini, kalau makna pertama tidak, ialah golongan malaikat. Makna al-mutahharun, mereka yang suci, maknanya ialah malaikat. Kenapa tuan-tuan? Allah nak ceritakan dalam ayat ni, kalau la maknanya tidak. Ingat, yang pertama, kalau la maknanya tidak. Kita tengok ya. Kalau la maknanya tidak. Nampak tuan-tuan? Ya. Kalau la maknanya tidak, yang pertama, maka golongan al-mutahharun, yang kata Allah mereka yang suci sahaja, yang pegang Quran ataupun sentuh Quran ialah malaikat. Jadi ini sesuai dengan kisah yang kita sebut tadi. Kisah yang saya sebut tadi maknanya orang Quraisy yang kufur tak nak beriman. Mereka tuduh apa? Mereka tuduh yang Nabi baca ni, ayat ni pelik-pelik ni bukan wahyu, bukan turun daripada Quran, bukan turun daripada Tuhan. Tapi ini ni idea ilham bisikan syaitan. Jadi Allah jawab, wait a minute, tunggu sekejap. Siapa ni pandai-pandai cakap syaitan yang bisikkan? Tak. Quran itu disimpan betul-betul rapat, nak tengok pun tak boleh, nak jenguk intai pun tak boleh, apa lagi nak rosakkan, simpan ke Lauhil Mahfuz. Mana boleh syaitan yang bawa turun? Kalau syaitan bawa turun, maknanya apa? Syaitan boleh tukar-tukar, syaitan boleh ubah-ubah. Allah kata putih, dia sampaikan pada Nabi hitam, kata dia. Ya kan? Dah je sesat orang semua. Siapa pula pandai-pandai kata ni syaitan yang turunkan? Dia tersimpan fi kitabim maknun. Ayat 78 tadi, tersimpan rapat, terpelihara dalam Lauhil Mahfuz yang begitu rapat disimpan oleh Allah, yang mana sepanjang disimpan, sepanjang bawa kepada Nabi SAW, memang syaitan pun tak boleh campur. Syaitan tak boleh kacau. Syaitan tak boleh, kita kata, ganggu. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah wahyu Allah yang hanya disentuh oleh malaikat sahaja. Nampak tuan-tuan? Dan malaikat itu ialah makhluk yang suci dan disucikan Tuhan. Sebab malaikat tak buat dosa. Malaikat tak langgar perintah Tuhan. Malaikat tugasnya apa? Menjalankan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau la maknanya tidak, Allah cerita Quran itu suci, terpelihara, tak ada yang sentuh Quran ni. Jangan kata syaitan, siapa pun tak ada sentuh. Tak boleh ubah-ubah nak sampaikan yang dah rosak, dah tercemar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sentuh Quran, yang dapat menyentuh Quran hanyalah malaikat yang suci sahaja. Nampak tuan-tuan? Kalaulah maknanya kita pilih makna yang kedua, jangan. Nampak tuan-tuan? Kalau makna yang kedua, jangan. Saya pilih warna hijau pula lah. Kalau maknanya jangan, maka makna al-mutahharun yang kedua ialah siapa? Al-mutahharun ialah mereka, manusia ataupun manusia Muslim yang yang dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Ada taharah maknanya. Ada taharah maknanya. Maknanya suci ni apa? Maka sebahagian ulama tafsirkan suci ni maknanya bersih daripada hadas ataupun hadas. Hadas kecil, hadas besar. Maka sebab itu, kalaulah la kita pilih ikut pandangan sebagian ulama, la maknanya jangan. Jangan Quran ini disentuh kecuali mereka yang suci sahaja,
Makna suci maknanya apa? Dia suci daripada hadas. Maka sebab itu ada ulama menegaskan haram hukumnya. Ulama kata haram hukumnya kalau kita ada hadas besar. Ada hadas besar, belum mandi. Mandi wajib kita belum. Nak pegang mushaf Quran. Tak boleh tuan-tuan. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemudian sama ada kalau bukan hadas besar tapi hadas kecil. Orang yang dah buang angin ataupun buang air. Ya kan? Hadas kecil diangkat, dibersihkan dengan wuduk sebagai contoh. Orang kalau tak ada wuduk, boleh ke tidak pegang mushaf? Kat situ khilaf. Ya, ada ulama kata wajib. Contoh kalau kita mazhab Asy-Syafi'i, kebanyakan ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau tak ada wuduk pun tak boleh pegang mushaf. Sebab apa? Berdasarkan ayat ini, la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan wuduk pun mesti, kerana kalau ada hadas besar pun tak boleh pegang mushaf. Tapi ada sebagian ulama mazhab yang lain mengatakan tak. Dia cuma makruh sahaja. Kalau hadas kecil makruh katanya. Tapi kalau hadas besar ya haram kalau kita sentuh tanpa kita mandi hadas besar terlebih dahulu. Ya, itu kalau kita kata la maknanya jangan. Jadi yang mana satu kita nak pakai tuan-tuan dan puan sekalian? Nombor satu kita kata la yang makna tidak, itu kita pegang. Kita yakin bahawa Quran memang dipelihara oleh Allah. Daripada mula Allah letak dalam Al-Lauhil Mahfuz, tersimpan rapat rapi, tak boleh siapa ganggu dan masuk menceroboh. Sampailah bila diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa ni hanya layak dibawa oleh malaikat sahaja. Yang boleh pegang Quran sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang bukan pegang kitab gini tak. Maknanya yang sampaikan ayat-ayat itu kepada Nabi hanya Al-Quran, hanya malaikat saja. Maksud Allah la yamassuhu illal mutahharun, cuma malaikat saja yang boleh bawa Quran, yang boleh sentuh Quran, yang boleh sampaikan Quran. Tak ada masuk campur daripada jin, jembalang, setan dan sebagainya, tak ada. Ini adalah apa ni kita kata dakwaan-dakwaan kosong dan tipu golongan kafir Quraisy. Tentang masalah kalau lala kita maksudkan dengan jangan, maka di situ ada khilaf ulama, ya. Ada yang kata haram kalau sentuh Quran itu tidak dalam keadaan suci. Hadas besar ke hadas kecil? Haram. Ada kata demikian. Ada yang mengatakan haram kalau hadas besar, kena mandi dulu. Tapi makruh kalau hadas kecil, ambil wuduk dulu. Ada yang mengatakan tak haram dan tak makruh pun. Sebab apa? Sebab maksud la kat sini bukan jangan, maksudnya tidak. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita cuba seberapa upaya, ya, untuk memuliakan dan menghormati Quran yang Allah sifatkan tadi sebagai apa? Innahu la Qur'anun karim. Allah mengatakan ini adalah kitab Quran yang mulia. Ya, dalam hujung surah Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Surah Al-Buruj, juz 30. Allah mengatakan bal huwa Qur'anun majid. Bahkan ini Quran adalah Quran yang sangat mulia, suci, majid, agung, mulia. Fi lauhim mahfuz. Tempat asalnya di dalam Al-Lauhil Mahfuz. Jadi kerana Allah tu dah meletakkan sifat suci, sifat mulia kepada Al-Quranul Karim, sifat agung, sifat tinggi pada kitabnya Al-Quranul Karim, maka kita sebagai manusia kita jaga. Jaga antaranya macam mana? Memanglah kita baca dengan baik, kita amalkan mana yang Allah perintahkan, tapi mula terlebih dahulu dengan cara kita pegang pun biarlah dalam keadaan kita berwuduk. Tak kiralah sama ada kita cenderung mengatakan cuma makruh ataupun kita kata wajib, ya kan? Pokoknya seberapa yang boleh kita jaga. Wajib ke? Sunat ke? Ya, jadi makruh ke? Jadi dosa ke? Bagi kita, kita nak menghormati Al-Quran. Kita hendak memuliakan Al-Quran. Kita berkewajipan untuk menganggap Quran ini bukan kitab biasa, bukan karangan sesiapa, kecuali hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa boleh? Sentuh bila ada wuduk. Kalau keadaan perlu sentuh sedangkan tak ada wuduk dan agak susah untuk ambil wuduk, tak apa, sentuh. Tapi dalam keadaan kita jaga kemuliaannya. Bukan dicampak sebarangan, bukan dibuat main, bukan dironyok-ronyok tanpa sebab. Ya, kertasnya. Bukan dipersendakan, bukan dibuat gurauan. Ya, kadang-kadang kita buat gurauan. Saya ingat masa sekolah dulu ada yang buat bahan ejekan ayat-ayat Allah ni. Dia bukan mengejek ayat, dia mengejek orang, tapi ejek orang pakai ayat Quran. Itu pun kalau boleh kita elakkan, ya, sebab itu sudah mempersendakan Al-Quran. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingat lagi itu zaman saya budak-budak dulu lah. Ya, bila nak kata kawan tu bodoh, ya kan? Kawan tu bingai apa, antara kata inilah kanak-kanak budu, kanak-kanak budu. Padahal diambil petik daripada iyyaka na'budu. Jangan tuan-tuan.
Ya, itu tidak diizinkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah merahmati kita, Allah menumbuhkan dan menyuburkan rasa penghormatan dalam diri kita terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab akhirnya kalau kita lihat penutup selepas ayat itu, ayat yang ke-80, firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Ayat 80 Allah mengatakan tanzilum mir rabbil alamin. Ini bukan sebarang kitab. Ya, dia tidak disentuh kecuali oleh malaikat yang mulia. Dan kamu sebagai manusia jangan sentuh kecuali kamu dalam keadaan bersuci. Apa tuan-tuan? Tidak dengan jangan tadi. Ini kitab yang mulia, dia tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci. Dan kamu sebagai manusia, jangan sampai kamu sentuh kecuali dalam keadaan kamu suci daripada hadas, daripada kekotoran, daripada kekufuran. Ya, tanzilum mir rabbil alamin. Penutup ayat yang ke-80 Allah menegaskan Quran ini turunnya daripada Allah Tuhan sekalian alam. Bukan syaitan, bukan permainan insan, bukan untuk dijadikan sindiran, apatah lagi untuk dihina-hinakan dan jadi bahan permainan, tetapi untuk jadi pedoman yang memberikan kebaikan yang kita sangat perlukan sebagai insan, supaya hidup kita tidak berlaku kesesatan, supaya Allah bebaskan dan selamatkan kita daripada kegelapan, supaya kita selamat pada hari pembalasan, akhirnya mendapat syurga yang penuh dengan kenikmatan, berbahagia kita sepanjang zaman sampai masa yang ditentukan oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga kita bertemu minggu hadapan dengan mencari dan membincangkan lagi ayat-ayat berikutnya yang mengandungi kalimat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu kita lebih kenal ayat Allah, lebih kenal kitab Allah, lebih rapat ikatan hati kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sayang semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ayo kita sebarkan kasih sayang di antara kita. Kita suburkan persaudaraan yang mendekatkan hati kita sesama kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah curahkan barakah dan perlindungan kepada kita semua. Saya sayang semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana Allah. Kita bertemu lagi minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.